Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dhifur Rahman tentang Allah yang diundang oleh Allah, diraihkan oleh Allah, disayangi oleh Allah, dan seterusnya diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita harapkan ialah rahmat, ridha dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala usaha yang kita buat ni senantiasa dalam rahmat dan juga lindungan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baiklah, kita istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sayangi Rasulullah sebagaimana Rasulullah menyayangi kita dalam salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita masuk dalam ayat yang ke-76. Betul ya? Jadi sebelum kita sampai kepada ayat 76, sebelum tu kita telah didedahkan ataupun kita telah diperingatkan oleh Allah supaya menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah telah mengadakan segala-galanya untuk manusia. Jadi ditanya kau nak apa lagi? Sebagaimana yang terdapat di dalam surah apa yang ditanya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, dalam surah Al-Mulk. Jadi segala nikmat dah Allah bagi, nak apa lagi? Okey, jadi dalam surah Al-Waqiah kita kena ingat Allah memperingatkan tentang kehidupan dan kematian, di mana satu masa nanti kita akan balik kampung. Jadi bila kita balik kampung, apa yang nak kita bawa? Dengan sebab itu diingatkan, jadilah engkau ashabul yamin, bukan ashabul shimal. Apa itu ashabul yamin? Golongan yang menerima buku catatan sebelah kanan, bukan golongan yang menerima buku catatan sebelah kiri. Lepas tu dibayangkan orang yang duduk di sebelah kanan tu
Orang yang menerima buku catatan sebelah kanan bagaimana kehidupannya. Ya Allah, jamaah semua. Tidak ada tolak bandingannya kalau nak dibandingkan dengan kenikmatan dalam dunia. Sebenarnya dalam dunia pun bukannya nikmat. Nikmatnya hanya sedikit. Kebanyakannya kita diuji dan terus diuji oleh Allah untuk dilihat siapakah yang lebih baik di antara kita amalannya. Okay. Dan kita nak supaya kita bukan jadi ahli yang menerima buku catatan daripada sebelah kiri. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Sebab itulah Allah selalu memperingatkan kepada kita. Rasulullah SAW senantiasa memperingatkan, kau buatlah kerja yang baik-baik. Kau jagalah amanah dirimu, masyarakatmu, tugasmu, kerjayamu. Tapi kalau kau dah tersalah, apa nak buat? Sebab kita ni adalah manusia, maka Allah galakkan kita supaya istighfarlah. Apa makna istighfar? Mintalah ampun cepat-cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang paling Allah suka ialah orang yang senantiasa minta ampun. Selain daripada orang yang Allah sayang, orang yang senantiasa menyebut namanya. Menyebut namanya, membaca Quran, senantiasa solat, senantiasa berzikir, itu orang yang paling sayang. Yang paling Allah murka, orang yang tidak sempat bertaubat. Ini yang Allah paling murka. Na'udzubillah lah jemaah semua. Sebab kita tak tahu bila Allah nak jemput untuk balik kampung. Sekarang ni kita sedang musafir je jalan-jalan. Jadi untuk persediaannya setiap masa, setiap detik istighfarlah. Terutama sekali selepas solat. Itu maknanya masa yang paling khusus. Kalau kita diuji dengan sakit, banyak juga istighfar. Ya Allah, sakit ini mungkin aku ni banyak salah. Ya Allah, ampun aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan bila istighfar tak solat pula. Jadi maknanya solat itu sebagai satu kewajipan. Kita tak boleh tinggal. Ya. Dan sebelum itu, Allah peringatkan tentang apa dia? Ayat dalam 71. Allah peringatkan tentang, engkau tahu tak api itu apa? Jadi bila dah sebut api, maknanya memanglah panas. Kemudian Allah sebut, afara'aitum naral lati turun. Engkau tahu tak api itu dijadikan daripada apa? Allah kata api itu daripada pokok. Ya, disebut syajarataha am nahnul munsiun. Asalnya daripada pokok. Pokok tu maknanya dikeringkan. Bila dikeringkan maka dia akan jadi api. Jadi jemaah semua, tak payahlah kita cerita tentang api neraka ya. Ya Allah. Orang dalam api neraka tu bukannya mati tau. Hidup tidak, mati tidak. Sebab apa? Mereka dalam api neraka mereka makan. Ya, bukannya hangus macam dalam dunia ni. Kalau dah terbakar hangus dah jadi debu. Itu dia punya jasad, rohnya tetap ada. Jadi kita elakkanlah. Baik. Jadi dalam ayat 74 Allah mengingatkan kepada kita tentang apa? Maka bertasbihlah kepada Allah setiap masa. Tasbih itu maknanya lidah-lidah ni, mulut-mulut ni senantiasa menyebut Allah. Buat kerja, bismillah. Buat yang tidak baik, bukan buat yang tidak baik. Apabila ke tempat yang tidak baik, toilet dan sebagainya, a'udzubillah. Jangan pergi toilet, baca bismillah. Sebab tempat itu adalah rumah mereka. Sebab itu kena baca, a'udzubillah. Pergi ke pasar juga, kita tak boleh sebut bismillah. Kita kena sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Loh, kenapa kena pasar kena baca a'udzubillah? Kerana di situlah tempat dia. Kan saya tanda tanya, ya Allah, tempat orang yang beriman dekat masjid, dekat tempat pengajian. Habis kami ni kat mana? Allah kata, tempat engkau dekat toilet, lagi dekat tu, dekat pasar-pasar, dekat supermarket.
Sebab itulah bila pergi sana kita digalakkan supaya berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mana ingat Allah. Itu yang disebut sabbih, sabbih. Bertasbihlah dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung. Okey, baik. Last sekali. Baru Allah sebut tentang yang terakhir. Semua gambaran dah ditunjukkan. Sekarang Allah sebut fala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Al-Quran beralih sekali lagi kepada para pendustanya. Lalu ia hubungkan di antaranya dengan alam dalam satu sumpah yang amat besar dari Tuhan semesta. Jadi perkataan fala itu menunjukkan maka Allah bersumpah dengan perkataan fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Sesungguhnya aku tidak payah bersumpah dengan tempat-tempat bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Sesungguhnya sumpah itu suatu sumpah yang amat besar jika kamu mengetahui. Jadi akhirnya Allah ngajak kita merenung. Mari kita tengok bintang bulan yang aku ciptakan. Untuk apa aku ciptakan nujum? Nujum tu ialah perkataan jamak. Jamak tu banyak. Asalnya najmun. Nun, jim, mim. Jadi bila disebut najmun, dia punya jamak nujum. Itu yang ada piramid tu kan. Nujum, pak, berlalang. Nujum. Jadi maknanya fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Sesungguhnya aku tidak payah bersumpah dengan tempat-tempat bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Sesungguhnya sumpah itu suatu sumpah yang amat besar jika kamu mengetahui. Jadi maknanya Allah ciptakan bintang, Allah ciptakan nujum itu untuk apa? Untuk kita melihat, untuk kita mengambil iktibar apakah nikmat yang kita dapat daripada bintang-bintang yang ada di langit. Kalau jemaah ahli astronomi, ahli kaji bintang, mereka akan tahu apa yang ada dalam bintang-bintang. Paling tidak jemaah semua secara ringkasnya, bintang-bintang Allah jadikan untuk satu kemudahan bagi mereka yang dalam belayaran. Ketika dulu, alat sekarang ni alat yang canggih. Tapi kalau dulu mereka akan bergerak, tengok keadaan bintang-bintang di langit. Dia akan menunjukkan arah ke mana tujuan kita nak belayar. Itu sebagai satu panduan. Dan bintang itu juga sekarang ni dijadikan sebagai satu kajian juga dalam kegunaan alat yang moden. Jadi jemaah semua, selain daripada kita lihat bintang itu sebagai ya Allah, sebagai cahaya, sebagai nur yang menerangi alam di samping bulan, sebagai satu keindahan yang Allah jadikan kepada kita semua. Jadi dengan sebab itu Allah bersumpah dengan ayat yang ke-77. Innahu laquranun karim. Sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu adalah Quran yang mulia. Dan seterusnya kita baca terus ya. Fi kitabim maknun, yang tercatat di dalam sebuah kitab yang terpelihara. Kemudian la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Jadi maknanya bila Allah bersumpah tu, Allah bersumpah dengan kebesaran Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu
Jadi maknanya bila Allah kaitkan dengan bintang-bintang, maka Allah kaitkan dengan Al-Quran yang Allah jadikan sebagai panduan. Kita ni lemah untuk mengkaji apa kelebihan yang ada pada bintang-bintang selain yang hanya sedikit saja yang kita tahu. Tapi Allah jelaskan semuanya itu di dalam Al-Quran. Dengan sebab itu Allah kata engkau kaji Quran, engkau baca Al-Quran, pastinya engkau akan tahu apa yang terkandung dalam Al-Quran tentang bintang. Apa manfaatnya? Apa kebaikannya? Kenapa Allah jadikan bintang? Sebab itu Allah kata, wa innahu laqur'anun azim. Semuanya Allah ceritakan dalam Quran. Quran itu kat mana? Kalau ditanya, ya Allah, Al-Quran itu tidak asing bagi kita, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam selama 23 tahun. Al-Quran diturunkan sekaligus ke Sidratul Muntaha. Lepas itu turun ke dunia dengan cara berperingkat-peringkat. Ya, kita kena ingat, bukan Al-Quran itu turun sekaligus. Tak. Dia peringkat awalnya turun sekaligus di Lauhil Mahfuz, disimpan di sana. Kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW mengikut peristiwa-peristiwa. Ada peristiwa, turun ayat. Ada masalah, turun ayat. Kerana itu Al-Quran menjelaskan segala permasalahan yang ada di muka bumi. Okey, dengan sebab itu Allah kata, Al-Quran kita dah tahu. Jadi sekarang ni kita memelihara Al-Quran. Dalam Al-Quran mengandungi 30 juzuk dan mengandungi ada berapa? 6,666 ayat. Kemudian ada berapa surah? Itu jamaah jawab sendiri. Surah dalam Al-Quran. Cuma dimulai dengan Al-Fatihah, dimulai dengan Al-Baqarah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu yang terakhir sekali. Jadi kalau jemaah nak tahu berapa surah yang terkandung di dalam Al-Quran, jemaah kena kira. Kalau tak nanti, jemaah akan ditanya. Kau baca Quran selama ini kau tak tahu ya, kata malaikat. Ya, cakap dengan malaikat, aku tengah belajar. Macam itulah. Okey, jemaah semua. Jadi dengan sebab itu Allah kata, tentang Al-Quran ni kan Allah sebut, Al-Quran itu adalah sebagai satu mukjizat yang menjelaskan di dalamnya tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan. Selain daripada yang berkaitan dengan kehidupan, ada yang berkaitan dengan cerita-cerita terdahulu mengenai dengan umat-umat yang terdahulu. Dia disebut Israiliyat. Israiliyat maknanya cerita itu benar. Dan cerita-cerita ini berlaku kepada umat-umat dulu. Contoh yang berlaku kepada Nabi Adam AS, yang berlaku kepada Nabi Nuh AS, yang berlaku kepada Nabi yang paling lawa tu siapa? Nabi Allah Yusuf AS, Nabi Lut. Itu semua adalah bentuk cerita. Kenapa dia adakan bentuk cerita dalam Al-Quran? Tujuannya ialah supaya kita membuat satu perbandingan. Oh, umat dulu macam tu ya. Kemudian kalau kita banding dengan kita, oh maknanya umat Muhammad ni lagi lebih baik rupanya. Alhamdulillah. Ya, jadi sebaik-baik umat adalah umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab Islam yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad adalah syumul. Tidak ada tolak banding dengan kitab-kitab yang lain. Semuanya dah lengkap. Jadi dengan sebab itu jemaah semua, kita kena daulatkan, kita kena pegang, kita kena amalkan, kita kena kaji, kita kena tadabur Al-Quran.
Lepas tu Allah memberi satu peringatan. Al-Quran itu adalah kitab yang paling agung, paling mulia, maka hendaklah kamu jaga dia. Sehingga Allah sebut kat situ, la yamassuhu illal mutahharun. Jadi mana Al-Quran yang 30 juzuk tu, la yamassuhu, tidak boleh disentuh Al-Quran. Sumpah itu je sumpah yang besar yang disebut la yamassuhu illal mutahharun. Ia Al-Quran tidak boleh disentuh oleh melainkan oleh orang yang suci. Okey, jemaah semua, cuba tengok. Apakah maksud Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci? Jadi ini menunjukkan Al-Quran ayat Allah. Jadi untuk menolak tanggapan orang-orang musyrik yang menganggap Al-Quran itu adalah cerita-cerita, dongeng-dongengan daripada syaitan-syaitan mereka. Jadi dia boleh jadikan Al-Quran itu sewenang-wenangnya. Jadi sesuka hati dia. Menolak dakwaan syaitan tidak pernah menyentuh kitab yang terpelihara di dalam ilmu Allah dan pengawasannya. Maka malah yang menurunkan Al-Quran ialah para malaikat. Okay, jemaah semua. Jadi yang menurunkan Al-Quran itu siapa? Malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang paling suci di sisi Allah. Bukan maknanya syaitan yang menurunkan. Tak ada jemaah semua. Syaitan itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu perkataan la yamassuhu, Al-Quran tidak boleh dipegang oleh orang yang musyrik. Dengan sebab itu hanya orang yang beriman. Sehingga disebut la yamassuhu, disebut mengikut pandangan ulama. Pertama, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang beriman sahaja. Satu, itu maknanya umum. Kemudian lagi satu pandangan, Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi yang pertama tadi masih umum. Setiap orang Islam, orang yang beriman boleh membawa, boleh menyentuh Al-Quran. Tapi didetailkan balik, Al-Quran tidak boleh dibawa, tidak boleh disentuh, tidak boleh dibaca oleh orang yang berhadas. Contohnya orang yang uzur. Ya, ini yang kita sekarang ni selalu kita ambil mudah kan. Okay. Walau bagaimanapun, kalau kita nak bawa Al-Quran, diberikan satu panduan. Maknanya mesti ada benda lain selain Al-Quran. Itu satu. Kemudian Al-Quran yang boleh kita bawa yang tanpa bersuci, tanpa berwudu ialah Al-Quran yang ada terjemahan. Yang ada tafsiran, sama ada tulisan Rumi ataupun tulisan Jawi, yang itu boleh jemaah semua. Tapi kalau hanya tulisan Jawi saja sebagai satu kemudahan, diberikan satu keringanan, kita bawa dia dengan benda lain. Contohnya dalam beg ada Quran. Jadi selain Al-Quran kita bawa apa? Buku lain. Ataupun kita letak tudung ke. Jadi maknanya kita bukan bawa Quran saja, kita bawa benda lain. Apa lagi? Al-Quran tidak boleh dibawa ke tempat-tempat yang kotor. Contohnya dalam toilet. Jemaah semua. Bila masuk tandas, kalau ada Quran maknanya kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu bukan Quran saja, kita bawa ayat. Ayat maknanya potongan ayat. Dekat rantai kita ke ada ayat Allah
maknanya hukumnya adalah berdosa. Sebab itu Allah sebut la yamassuhu illal mutahharun. Kesucian tu yang kita kena jaga. Kita tak boleh bawa mudah-mudah je, campak-campak je. Tak boleh jemaah semua. Sehingga kalau sekiranya Al-Quran itu kita letak dekat rak-rak, kalau dia bertindan, Al-Quran itu kedudukannya mesti di atas, bukan di bawah. Maknanya dia mesti di atas daripada kitab-kitab yang lain. Kenapa? Itu sebagai satu kemuliaan. Mengagungkan itu kitab Allah. Ini tak kadang-kadang Quran tu kat bawah, yang atas tu majalah. Ya kita kena elak daripada. Ustazah, nak tanya. Okey. Contohnya kalau kita letak rak tu biasanya ada yang tinggi kan. So kita biasanya Al-Quran tu kita akan baca. So jadi kita letak kat bawah lah. So yang atas tu bukan Al-Quran lah. So macam mana boleh ke? Sebab dia untuk senang kita nak ambil lah. Itu dia punya ilah. Ilahnya kenapa tak letak atas sekali? Sebab aku sedang baca. Jadi maknanya bila aku sedang baca itu sebagai satu ilah, sebagai satu sebab kenapa letak bawah, sebab Al-Quran ini aku baca. Tapi sekiranya kita dah tak baca, maka kita letakkan dia di tempat yang paling mulia. Contohnya dekat rumah kita kan banyak Quran. Quran ada sampai 5-6 buah. Yang 5-6 buah tu tak usik. Yang itu tak dia tahu sekali. Tapi sekali-sekali jemaah semua kena ambillah dia. Dia kata kau biarkan aku aja sorang-sorang kat sini. Kau tak pernah pegang aku. Jadi banyak kita ambillah dia sekali. Ya, maknanya adalah satu penghargaan kepada kitab tu. Mana kita pegang dia. Ibaratnya kalau baju, pernahlah aku pakai baju ni. Kalau tidak disian dia. Walaupun Quran yang biasa kita baca, memang dah selalu kita baca. Jadi sekali kita ambillah dia. Macam kita pakai baju lah. Macam tu. Okay? Boleh jemaah semua. Dengan sebab itu jemaah semua, kena elakkan ya. Walaupun ada kaedah yang lemah mengatakan orang yang uzur boleh je baca Quran. Kalau boleh jemaah semua tak payah bacalah. Sebab dalam hukum fiqh haram membaca Al-Quran oleh orang yang ketika, oleh orang yang uzur syar'i. Maknanya dia sedang datang haid. Ni ketika datang haid masa itulah dia nak belajar ngaji. Ustazah, kalau macam kita dah biasa kelas ngaji tu memang setiap hari, setiap minggu ada. So kalau contoh macam mana, boleh tak kita ngaji waktu dalam uzur? So, mengaji tu boleh. Cuma kita jangan sebut ayat-ayat itu. Maknanya kita baca je dalam hati. Memang katalah minggu memang kita taklim kan, kita memang belajar. Tapi ada satu kaedah yang mengatakan belajar tak apa, dia kata. Itu maknanya kaedah pandangan yang lemah. Banyak pandangan sebenarnya. Jadi kalau kita dah tahu, kita ambillah pandangan yang lebih baik. Jadi dalam uzur tu nak baca apa? Kau baca dalam hati. Jadi macam zikir. Ya. Sebab ketika tak uzur, kadang-kadang tak baca pun. Dia macam tu. Dan kalau kita nak baca dalam ketika uzur, kita baca ayat-ayat yang lazim. Yang lazim yang kita baca, contohnya kita gunakan dia ketika tidur. Contohnya apa? Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, Surah An-Nas. Tapi kalau surah-surah yang memang kita tak baca, tidak digalakkan. Sebab surah-surah itu sebagai ayat pendinding ketika kita nak tidur. Boleh jemaah semua. Jadi masalah ni dia masalah khilafiyah. Khilafiyah ni ada pandangan yang mengatakan boleh. Walaupun boleh jemaah semua, kita ambil yang lebih afdal. Kita kalau boleh kita elak. Ketika uzur jangan baca Quran. Ya, sebab pegang kepada tadi la yamassuhu illal mutahharun. Illal mutahharun tadi ada dua. Maknanya Quran boleh dipegang, boleh dibawa oleh orang yang beriman sahaja. Tapi nak baca tu kaedah lain pula yang diberikan tadi. Dalam kaedah fiqh haram bagi orang yang uzur ada hadas membaca Al-Quran. Bukan membaca, membawa
pun ada syarat. Bukan boleh bawa-bawa je macam tu. Dengan sebab itu jemaah semua, saya teringat dulu kan, bila kita nak pergi beli Quran dekat kedai, kita kena ada wuduk. Yang menjual tu pun dia ada wuduk. Kalau dia tak ada wuduk, dia panggil budak kecil. Budak kecil, mari sini ambilkan tu. Budak kecil tak ada apa-apa. Dengan sebab itu dulu ibu bapa yang bawa pergi kedai, dia akan bawa anak kecil. Anak kecil mana yang belum balik. Kenapa? Sebab dia boleh jinjit, boleh bawa Al-Quran. Lepas itu jemaah semua, cuba tengok sebagai satu adab. Ingat tak orang-orang dulu? Bila dia baca Quran, dia pegang, sebelum dia letak sini, kalau tak, nampak kan? Letak sini, lepas tu dia cium, lepas tu letak sini. Lepas tu dah siap, dia macam ni, dia macam ni. Kenapa? Jemaah, kita tak pernah buat kan? Rupanya, ya Allah, Al-Quran dalam dadaku. Aku sanjung dia di atas tinggi kerana ia adalah hebat. Ayat Allah. Kata-kata Allah yang tidak ada tolok bandingannya. Satu, dia disebut sebagai mukjizat. Sebagai rujukan dalam kehidupan manusia. Okey, jemaah semua, boleh ya? InsyaAllah. Lepas tu, Ustazah Halidah nak tanya sikit. Okey, macam saya kan, kadang-kadang saya pergi hotel kan. Kita request Al-Quran daripada front desk. Yang budak housekeeping lah. Kadang-kadang macam Sabah Sarawak, dia tak ada Muslim tau. Tak ada, maknanya non-Muslim yang hantar Quran tu pergi bilik. So kadang-kadang dia tak cover tau Quran tu dengan macam Muslim. Kalau yang Semenanjung tengok request kan Quran tu. Tapi kalau kita pergi Sabah Sarawak, ada beberapa hotel bila kita request, non-Muslim tu bawa macam tu saja. Dia macam sebab macam inilah. Bila disebut non-Muslim, dia tak tahu benda tu apa. Dia tahu Quran, dia tak tahu adab, dia tak tahu hukum hakam. Jadi maknanya kalau dia tak bawa Quran pun masuk dalam bilik-bilik hotel, maknanya dia memang datang orang yang apa? Orang yang ingkar dengan Allah. Dosa memang dah berdosa lah. Jadi yang dia bawa Quran tu macam pada dia tak ada apa-apa lah. Dia memang dah macam kita berbuat tak Ustazah? Sebab kita tak pesang lah dekat dia suruh sebab kalau Semenanjung memang dia akan cover bagi sejadah kan Quran tu. Tapi macam Sabah Sarawak kita lupa, kadang-kadang saya lupa lah nak minta dia cover dengan sejadah. Kadang-kadang terlupa kan. Kadang-kadang kalau saya ingat, saya cakap lah, boleh tak you cover dengan sejadah Quran tu, jangan bawa by hand like that kan. Macam tu lah. Sebab saya takut jugalah, takut saya bersahat, saya takut sebab dia orang non-Muslim kan, dia orang tak faham. Kita sebagai Muslim we have to remind them lah kan masa kita request. Kadang-kadang saya pun lupa lah nak remind dia orang. So that's why saya macam rasa bersalah jugalah kan, sebab kita tahu kadang-kadang kita lupa. Jadi bila lupa, bila kita dalam keadaan yang begitu, kita cepat-cepat, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunkan aku, ya Allah. Kerana tidak ada lagi orang lain yang boleh membawa kecuali dia. Maknanya sebab dia bertugas di situ. Ampunkanlah aku, ya Allah. Jadi kita minta ampun kepada Allah. Jadi untuk selesai masalah macam mana? Selesai masalahnya, pergi mana-mana mesti ada Quran kecil. Itu pergi mana-mana, jangan buat Quran yang tak ada terjemahan. Bawa Quran yang ada terjemahan. Jadi senang dibawa ke mana-mana. Letak di dalam beg. Itu maknanya menyelesaikan masalah. Boleh? InsyaAllah. Azhar.
pasal musyrik ni kan, pasal kaum musyrik yang kita bagi Al-Quran ni kan, sebab ada juga kes-kes sekarang yang untuk tujuan dakwah kita bagi terjemahan supaya dia boleh baca tau. Itu macam mana pula sebab saya baca kan macam banyak juga kes-kes yang mereka convert selepas mereka baca terjemahan Al-Quran tu. Macam kes Lauren Booth, adik ipar Tony Blair punya presiden tu kan. Itu salah satu dia punya cara dia dapat hidayah lah. Jadi macam tu macam mana tu Ustazah? Jadi jawapannya, jadi bila dia baca Quran, dia bukannya baca Quran tu tahu, dia tengok dia punya meaning dia punya terjemahannya. Jadi daripada terjemahan itu maknanya memang dia nak tahu apa isi kandungan Al-Quran. Lepas tu dia nak belajar. Kemudian ada orang yang tunjuk, ada orang yang bimbing. Yang itu diharuskan. Tujuan untuk belajar. Tujuan untuk mengetahui isi Al-Quran. Maka daripada situlah Allah memberikan hidayah. Dia baca-baca, dia tengok fi nari jahannam khalidina fiha abada, neraka jahannam. Hatinya mulalah Allah berikan satu hidayah, Allah berikan satu petunjuk. Yang itu hukumnya harus. Tapi kalau tujuan untuk dihina, yang dicerca, lagi pula mencerca Nabi Muhammad SAW, hukumnya adalah haram. Kemudian kalau kita memberi hadiah kepada orang yang non-Muslim, sebab ada tanda-tanda yang dia itu minat kepada agama Islam. Kita bagi hadiah. Dia dah berkawan dengan kita, tapi tujuannya kita dah tengok cara dia macam mana, dia boleh gambarkan isi kandungan sedikit demi sedikit. Yang itu hukumnya harus. Jadi dia terbahagi kepada dua. Satu hukumnya haram dan satu hukumnya harus. Yang harus itu yang macam mana? Sekiranya bertujuan untuk dakwah, untuk kebaikan. Okey. Boleh. Jadi ada soalan nombor 2. Sekarang ni kan macam kita banyak baca, kalau kadang-kadang kan kalau kita free kan, kita di tempat lain lah kita ada pakai handphone kan untuk baca Quran. So kadang-kadang macam ayat ni dekat skrin handphone ni boleh sentuh ke? Sebab kalau let's say kita tak duduk masa tu. Yalah, sebab kita nak alih-alih tu kan. Alih-alih tu. Kalau tak kena ayat tu. Macam mana? Sebab jadi kalau dalam Quran macam ni kan, kita tak boleh sentuh, tak boleh tunjuk ayat dia, kena hantar ayat lain. Tapi oleh kerana handphone tu, maknanya cara nak gerakkan hanya dengan tangan saja. Jadi di situ timbullah satu keharusan. Tapi sebaik-baiknya kena guna pen tu. Tapi nak gerakkan tu kan sukar. Jadi bila nak gerakkan sukar lama-lama, tak payahlah baca Quran. Jadi daripada tak baca, kita jangan sentuh dia punya ayatnya. Sentuh dia punya tepinya tu, kan? Masa nak kita gerakkan tu. Kan ayat Qurannya di tengah-tengah, betul? Kan ada ruang yang kosong tu kan di tepi, yang itu kita gerakkan. Itu menyelesaikan masalah. Itu caranya. Sekiranya kita baca dalam handphone, maknanya masalah, jangan kita sentuh dia punya ayat. Kita cari gerakan yang lain. Tapi dekat situ, min syarril waswasil khannas. Khannas itu. Disuruh yang itu juga, dia kata. Itulah dia jemaah semua. Jadi paling tidak jemaah semua istighfarlah. Boleh. Istighfar itu sebagai satu jalan untuk menyelesaikan masalah dalam kesalahan dan dosa yang kita lakukan dengan secara kita tidak sedari. Macam tu. Boleh ya? Kemudian anak tanya, kita baca Quran pakai handphone dengan ada kitab macam ni, mana lebih baik?
Ada kitab. Pada kitab tu lebih baik. Kenapa? Sebab dalam ni macam-macam kan. Yang baik ada, yang tak baik pun ada, yang kutuk orang pun ada, yang nyanyi pun ada. Itu maknanya yang ini hanya untuk darurat. Daruratnya dah tak ada yang lain daripada aku leka, baiklah aku baca. Dia macam tu. Bukan dia sebagai satu kepastian. Macam tu. Ya. Dan kalau boleh jangan kita sebut macam ni tau. Engkau orang ni, apalah susah baca Quran. Ada kitab, kan susah nak bawa. Handphone kan ada, senang. Jangan cakap macam tu jemaah semua. Kalau boleh kita galakkan, baca Al-Quran. Kalau dah tak ada jalan, tak apalah. Baca dalam handphone. Okay. Kemudian, dah ya. Jadi, Al-Quran diturunkan oleh siapa? Tengok ayat 80. Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang memelihara semesta alam. Jadi maknanya, siapa yang turunkan Al-Quran? Nabi Muhammad ke? Ayat Quran tu Nabi punya ke? Tak. Dengan sebab itu jemaah kena ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai seorang yang ummi. Ummi maknanya tidak boleh membaca tulisan dan tidak boleh menulis tulisan. Kenapa Allah jadikan dia ummi? Supaya masyarakat Arab ketika itu tidak menganggap bahawa Quran itu adalah ciptaan manusia. Walaupun begitu, orang Arab kata Quran itu dongeng, cerita Muhammad. Dia kata cerita Muhammad, dongeng-dongeng semuanya. Tapi macam mana Allah kalahkan? Allah turunkan ayat. Bagi tahu kepada Muhammad, wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka, cuba kumpulkan penyair-penyair Arab, sebab mereka terkenal dengan penyair-penyair yang hebat-hebat. Ahli sastra, ahli pujangga. Jadi kumpulkanlah jin ke manusia ke untuk menyamai Al-Quran. Dia pun kumpulkan, tapi tidak berdaya. Dia boleh buat, contohnya, diberi satu ayat. Al-Kautsar. Ingat tak Al-Kautsar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Dia boleh buat, tapi hujungnya lain. Inna a'tainakal jauhar. Kautsar tahu kan? Dia letak kal jauhar. Jauhar tu maknanya batu permata. Jadi di situ pun mereka sudah tewas. Akhirnya Iblis pun mengakui tentang Al-Quran datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jin. Pernah tak tengok dalam surah Al-Jin? Surah Al-Jin, juzuk 28 tak silap. Ya. Fastami'uhu wa ansitu. Jin bila dibacakan Al-Quran, dia patuh, dia tunduk. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Jadi dengan sebab itu Al-Quran satu mukjizat dari Allah kepada Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat. Membacanya adalah ibadat. Jemaah semua, membacanya adalah ibadat. Setiap satu huruf yang kita baca, Allah akan beri hadiah 10 jemaah semua. Bismi, ba, sin, mim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca bismillah. Ya, satu huruf. Ba 10, sin 10,
Mim 10 ya Rabbi. Lepas ni jangan pula jemaah bilang berapa banyak hadiah yang dah Allah beri kepada kita. Itu menunjukkan apa? Begitu banyaknya rahmat Allah kepada mereka yang membaca Al-Quran. Okay, ya. Jadi diturunkan oleh Allah dan menunjukkan bahawa dia bukanlah ciptaan manusia. Jadi dengan sebab itu, maka dah jelas kepada kita tentang Al-Quran. Kemudian dalam ayat 81, afa bihazal hadisi antum mudhinun. Jadi bila engkau dah tahu tentang Al-Quran, apakah sikapmu dengan Al-Quran? Apakah kamu akan mendustakan Al-Quran? Ditanya jemaah semua. Apakah kamu bersikap mendustakan Al-Quran? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Dan kamu jadikan habuan rezeki kamu ialah dengan mendustakan Al-Quran. Jadi maknanya engkau hidup dalam dunia mencari rezeki Allah, tapi kamu membohongi apa yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya apa jemaah semua? Allah memberikan kenikmatan, kehidupan kepada semua manusia. Contohnya, manusia yang hidup dalam dunia ini diberikan kemewahan apa? Nikmat hidup dengan keperluan prasarananya. Duduk di atas bumi yang terdampar. Kemudian disediakan tumbuh-tumbuhan. Disediakan kenderaan daripada binatang. Apa kenderaannya? Sebelum ada yang ada sekarang. Kerbau, kuda, lembu. Engkau tak kuat kan nak membaca? Tak apa. Lembu dia boleh baca. Kerbau boleh baca. Kenikmatan di laut, ya Allah. Kenikmatan dalam tanah dengan logamnya, ya Allah. Tapi kamu mendustakan Al-Quran. Maksudnya apa jemaah semua? Maksudnya nikmat engkau ambil. Tapi engkau tidak bersyukur kepada Allah yang menciptakan Al-Quran. Jadi dengan sebab itu jemaah semua, kita sebagai orang Islam yang percaya bahawa Al-Quran itu juga diturunkan oleh Allah, jangan sekali-kali jemaah semua menolak hukum yang ada di dalam Al-Quran. Hukum apa? Contohlah yang paling senang kita bagi wanita. Wahai orang yang beriman, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, kulli azwajika wa banatika ayyudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, beritahu kepada isterimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita yang beriman untuk melabuhkan pakaian. Cakap pendeknya ialah menutup aurat. Kalau kita sebagai orang Islam, orang Melayu, yang menganggap bahawa menutup aurat itu tidak wajib. Sebab dalam Quran tak kata pun wajib. Ya, dia tak akan kata wajib secara umumnya. Baiklah. Jadi kita menidakkan hukum Al-Quran. Lagi besar dosanya jemaah semua. Jadi dengan sebab itu, apa nak buat? Minta ampun dekat Allah. Kerana kita menolak hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kalau orang musyrik, itu memang dah nyatalah jemaah semua. Dah nyata, memang dah jelas. Dia memang orang yang engkar. Sebab itu Allah tempelak. Wahai manusia, dia kata, Quran aku turunkan sebagai panduan, tapi engkau tak ikut. Apakah itu tanda bersyukur dengan aku? Okay.
Al-Quran aku turunkan sebagai panduan. Tapi engkau makan riba, tapi engkau rasuah, tapi engkau zalim kepada orang. Jemaah semua. Jadi kalau kalau kita huraikan ini, banyak masalahnya jemaah semua. Okay. Dengan sebab itu jemaah semua, bila baca Quran, tengok dia punya terjemahan. Tadabburlah. Baca pelan-pelan, tengok dia punya isi kandungan, tengok dia punya hukum. Kalau kita tidak faham, kita tanyalah kepada orang yang berilmu, orang yang lebih tahu tentang ayat-ayat tersebut. Jangan tanya kepada orang yang tidak tahu, maka dia akan jadi sesat. Boleh jemaah semua? Jangan mendustakan Al-Quran. Maknanya mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Contoh lagi, dalam Quran ada disebut tidak boleh berkahwin kontrak. Tahu kahwin kontrak? Ya, kahwin apa tu namanya? Dia berkahwin kontrak, maknanya kita kahwin setahun aja, lepas tu kita pisah, lepas tu dia kahwin lain pula. Kahwin kontrak tidak dibenarkan dalam Islam, kecuali sebelum turunnya ayat tentang pengharaman. Sebelum tu diharuskan. Mut'ah kan, Ustazah? Kahwin mut'ah kan? Bukan. Kan? Kahwin kontrak. Kontrak tu mut'ah lah. Mut'ah ya. Ya, mut'ah, maknanya kontrak lah. Kerana nak seronok-seronok aja. Kalau zaman Rasulullah dulu sebelum turunnya ayat, kerana mereka terpaksa meninggalkan isteri, pergi berjauh berperang, maka ketika itu diharuskan kahwin. Tujuannya kahwin tu ialah supaya isteri yang dikahwin itu boleh merawat orang yang berperang. Tapi selepas turunnya ayat, kahwin mut'ah adalah diharamkan hinggalah sekarang. Kan sekarang ni banyak orang yang pergi luar negara, dulu tu kan dia kahwin kontrak, kahwin mut'ah. Jadi kena ingat ya, mut'ah ni maknanya ada dua tau. Satu mut'ah pasal kahwin, satu mut'ah disebut ialah pemberian sagu hati dari seorang suami kepada isteri yang telah diceraikan. Itu maknanya mut'ah juga. Dalam bahasa disebut mut'ah, maknanya apa tadi tu? Kalau dalam bab kahwin, sagu hati. Katalah A, dia telah menceraikan B. Jadi bila dah sah perceraiannya, maka si A menghadiahkan sebuah rumah dan sebuah kereta untuk meneruskan kehidupannya. Itu dinamakan mut'ah. Ya, jemaah semua. Okey, baik. Jadi dengan sebab itu, faham tadi ya, ayat 82. Aku beri engkau rezeki, tapi engkau dustakan Al-Quran. Maknanya tidak mengikut hukum Al-Quran. Engkau baca, tapi engkau tak ikut apa kehendak Al-Quran. Ya. Suruh sembahyang 5 waktu, tak. Dia sembahyang, tapi cuma niat aja. Tak. Itu maknanya membohongi, mendustakan hukum Al-Quran. Ni Allah peringatkan. Falaula iza balagatil hulkum. Jemaah semua, Allah ingatkan. Kenapa Allah ingatkan macam ni? Sebab hidup dalam dunia terlalu sangat macam bahagia dengan nikmat yang Allah beri, tapi tak ingat dengan Allah. Allah ingatkan. Ingatkan apa? Engkau ingat tak? Engkau nanti nak mati tahu. Macam tu. Ini sebagai satu peringatan. Ya, Allah memberikan satu peringatan kepada manusia yang lalai, leka dengan dunianya, tidak patuh kepada syariat Allah, tidak menyembah Allah, tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingkar. Cakap pendeknya, nikmat semuanya diambil.
Yang di langit diambil, dalam laut diambil, di atas bumi diambil, dalam tanah pun diambil. Sampai menjadi orang hartawan, sampai jadi orang yang kaya raya. Tapi hartawan yang penipu, hartawan yang menzalimi orang lain. Kenapa? Sebab tak beriman. Jemaah semua. Okay. Jadi Allah memperingatkan dengan perkataan falaula iza balagatil hulqum. Mengapa tidak? Ketika roh orang yang sedang nazak itu sampai ke halkum, menunjukkan apa? Satu peringatan. Kau bersenang-senanglah dalam dunia. Satu masa nanti ingat, kamu sedang nazak. Apa makna nazak? Nazak tu maknanya, Masya Allah, panggilan maut sudah datang. Apabila sudah di halkum, boleh tak kita kata, Ya Allah, ampunkan aku, Ya Allah. Aku nak taubat sekarang. Boleh tak? Nasi sudah jadi bubur. Kenapa baru sekarang nak taubat? Contohlah jemaah semua apa yang Allah bagi contoh sekarang ini. Sekarang ni kan Allah uji. Penyakit-penyakit ini semuanya datang daripada Allah. Jangan takut mati. Mati itu satu kepastian. Cuma asbabnya sahaja jemaah semua yang menjadi sebab. Jadi ada doktor cakap mereka yang berada di hospital yang sedang di kuarantin, dia minta supaya dia keluar. Dia nak minta supaya dia boleh solat. Selama ini, selama 40 tahun dia tak pernah solat. Macam mana jemaah? Ada lagi satu, dia minta keluar sekejap. Nak ke mana? Dia nak pergi bank. Kenapa nak pergi bank? Dia nak keluarkan duit, dia nak bayar hutang. Kenapa dah dalam keadaan sakit baru teringat? Itu yang Allah ingatkan. Bila dah sakit baru teringat Allah. Bila masuk sihat, tak ingat. Tak ingat nak solat. Solat nak tangguh je. Sekejap lagi boleh je. Alah qada boleh je. Kalaulah boleh solat itu dibayar dengan wang jemaah semua. Okay. Bagi orang yang fasik, dia akan bayar wang. Sebab wang boleh cari, dia kata. Na'udzubillah. Dan jemaah sendiri jangan sebut. Kalaulah boleh ya, solat tu diganti dengan duit. Memang aku ganti dengan duit. Jangan sebut jemaah semua. Boleh. Itu sebagai satu peringatan. Ingat wahai manusia, bila nyawamu sudah dekat kerompong ni, kau nak cakap apa lagi? Ya Allah, aku belum jumpa mak ayah aku, Ya Allah. Ya. Sekarang ni aku tak boleh jumpa. Aku nak minta ampun padanya. Aku nak minta halal padanya. Tak ada lagi dah. Jadi jangan sampai ayat ini kena pada kita jemaah semua. Maksudnya, bila dah keadaan terdesak, baru cari Allah. Ya. Baik. Wa antum hina izin tanzurun. Dan kamu sendiri ketika itu melihatnya. Melihatnya apa? Dah tanda-tanda nazak tu kan. Kamu sendiri menyaksikan kesakitannya, Masya Allah. Tak boleh dibanding jemaah semua. Kalau kita dah rasa, maknanya kita dah mati dah. Orang yang dah mati, dia boleh bagi tahu tak? Dia bagi mimpi kat kita. Engkau kena ingat tahu masa aku dicabut nyawa, Ya Allah. Dia kata. Tak adanya, tak ada siapa boleh cerita jemaah semua. Orang yang berlakon tu pun, dia tak boleh kata nazak tu macam mana. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami pula lebih hampir kepadanya dari kamu, tetapi kamu tak nampak. Maknanya kami siapa? Aku lebih hampir dengan kamu ketika itu. Aku lebih sayang dengan kamu ketika itu. Sebab tu aku ingatkan, kau ingatlah aku. Kau ingatlah dekat aku. Itu ingatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya
Kalau sedang nazar tu, ya Allah, matanya macam mana, telinganya macam mana, tangannya macam mana, jemaah semua, kakinya macam mana, semuanya sudah tidak berdaya. Matanya layu, telinganya, ya Allah, kakinya pun dah tak boleh tegak, jemaah semua. Jadi maknanya ketika itulah urusan dunianya akan berakhir. Tak ada fikir nak engkau siapa, ni siapa, nak jumpa siapa, nak bayar hutang, nak bayar, itu tak ada. Ketika nazak itulah urusan dunianya sudah berakhir. Ketika itulah Allah paling hampir dengan kita. Maknanya apa? Dia nak ajak kita balik. Dengan para malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa. Siapa malaikat itu? Israel. Dengan sebab itu disebut wa antum hina izin tanzurun. Aku lebih dekat dengan kamu ketika itu. Falaula in kuntum ghairu madinin. Mengapa tidak jika kamu benar tidak dihisap dan dibalas. Jadi maknanya kalau ada macam tu kau kena ingat, aku akan hisap kamu. Aku akan bicarakan kamu. Engkau tahu tak, jemaah semua. Jadi ayat seterusnya nanti, maknanya bila dah mati, nanti kita ulang ya, ayat 86, ayat 87. Bila dah mati, jasadmu akan dikembalikan semula. Disebut dalam tarji'unaha in kuntum shadiqin. Ayat ni habis sampai ayat dah habis. Watas yatuna. Baik jemaah semua. Jadi kita tak boleh habis juga jemaah semua sebab kita kena berhenti di sini. Ada lagi berapa ayat? Tadi kita berhenti kat 85 kan? Okey. Cuma tadi ada soalan dekat chat. Oh, ya ke. Okey, baik. Kita berhenti dekat 85, nanti kita ulang balik dan lagi sekali baru habis insya-Allah. Yang penting kita faham ayat itu dan kita muhasabah diri. Sama-sama jemaah semua. Kalau dah sampai kat sini, ya Rabbi nak cakap apa, dunia dah nak kita tinggalkan. Okey, ada apa soalannya? Silakan. Soalannya, Ustazah, kalau surah Al-Mulk dah jadi kebiasaan baca sebelum tidur, boleh dibaca ketika period? Itu soalannya, Al-Mulk. Okey. Sebab ayat itu ayat yang panjang, sebaiknya tak payahlah dibaca. Ganti je dengan surah yang pendek. Seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maknanya ganti dengan surah yang pendek. Jadi surah yang panjang tu kita baca ketika kita suci. Kenapa suka baca surah Al-Mulk? Sebab surah Al-Mulk tu nanti sebagai teman ketika di alam barzah. Tapi kena ingat, kalau baca surah Al-Mulk saja, taubatnya tidak ada, tak jadi juga. Maknanya kena jalan sama-sama. Kebaikan kita lakukan, kewajipan kita tunaikan, yang kita ada hutang, sempurnakan. Jangan kata, aku dapat surah Mulk, beres semua, hutang beres dengan tak, jemaah semua. Itu hanya sebagai sebagai bantuan. Kalau ubat sebagai suplemen, dia bukan untuk menyelesaikan masalah, tak. Syariatnya kena jaga, solatnya kena jaga, auratnya kena jaga, batas pergaulan kena jaga. Jangan aci-baci je. Boleh? Baiklah. Akan datang insya-Allah sekali lagi kita jumpa untuk ayat 85. Mudah-mudahan jemaah semuanya. Yang penting kita baca sikit tapi kita dapat apa maksud ayat yang kita baca. Supaya bila kita baca kita terasa, ya Allah,
apa yang aku buat selama ini. Macam tu. Ya. Umur kita makin sedikit. Ya. Ibadat kita terlalu sedikit. Dosa kita terlalu banyak. Itu yang kita kena ingat. Jangan kata aku dah solat hari-hari. 1 minggu aku khatam 30 juzuk. Tak, jangan berbangga dengan amalan yang kita buat. Kita anggap bahawa kita ada dosa. Setiap manusia. Sebab itu cepat-cepat tadah tangan minta ampun dekat Allah. Okey, baiklah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Maha suci Engkau Allah yang telah mengajar kami apa yang kami tidak tahu. Lembutkanlah hati-hati kami ya Allah. Lembutkanlah lidah-lidah kami ya Allah untuk senantiasa bersyukur, menyebut nama-Mu dengan membaca ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, hindarkan kami daripada musibah yang berlaku sekarang ini ya Allah. Hindarkanlah ya Allah. Hindarkanlah ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Afiatkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jemaah semua, kalau boleh Al-Waqi'ah tu cuba hafal 10 ayat aja. Iza waqa'til waqi'ah saja je lah nak cuba. Iza waqa'til waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa. Sampai situ je. Sampai situ je jemaah semua. InsyaAllah. Cuba saja. Haba'an munbassa. InsyaAllah. Kiamat. Terima kasih Ustazah. Ada rasa dengan Terima kasih Ustazah. okey. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Ustazah. Okey, terima kasih. Ya, Kak. Terima kasih Ustazah. Ustazah jaga diri. Jaga diri. Ustazah nampak sihat. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah Ustazah sihat. Semoga kita semua sihat. 2:30. okey, baru solat. Terima Okey. kasih semua. 2:30 Ustazah ada program kan? Ya, 2:30. kalau ada masa bolehlah ikut. InsyaAllah minggu lepas saya ada ikut. Ya, alhamdulillah. Yang selawat tu Ustazah. Solawat tu juga adalah sebagai doa. Baik Ustazah. Boleh insyaAllah. Boleh kan? InsyaAllah Ustazah. Okey Ustazah. InsyaAllah Ya. kita jumpa lagi 2:30. Allah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi